Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Aku mengucapkan ribuan terima kasih dan aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. And kepada korang yang masih baru lagi di channel aku mengucapkan selamat datang ke Case Shadows Channel, di mana aku berkongsikan kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright gang, so pada hari ini konten aku berlainan sikit, okay? Bukan premier tapi upload yang biasa, okay? Selalunya aku akan upload premier di mana aku akan interact dengan live chat yang kat bawah dengan subscribers aku. Tapi kali ini video pada hari ini disebabkan ialah atau urusan tertentu, so aku upload seperti biasa. Tapi video yang aku uploadkan still mengisahkan kisah-kisah seram. Alright, dan pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang bukan 3 kisah, bukan 2 kisah, tapi 5 kisah seram pendek yang terjadi di kem-kem PLKN. So mana antara korang yang pernah pergi PLKN dulu, confirm lah ada pengalaman-pengalaman yang seram ni. Nasib baiklah aku tak terpilih untuk pergi. Alright, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan 5 kisah seram kem PLKN. Let's go. So, kalau ada di antara korang daripada kem yang merupakan kem perkemahan Setia Ikhlas yang terletak di Semenyih, so korang mungkin pernah dengar pasal kisah ni lah. So, menurut kisah, kem tersebut merupakan rumah kepada hantu wanita yang berambut panjang yang memakai pakaian putih dan biasanya muncul di tempat-tempat tertentu berhampiran dengan satu tasik yang ada dekat tempat tu. So, mengikut kisah, pelatih dan juga jurulatih yang pernah bermalam dekat bilik sakit menceritakan bahawa diorang pernah dengar suara wanita meratap dan menangis sekitar 2 pagi. Malah ada juga yang pernah nampak hantu tu merayau-rayau dekat tepi tasik and kadang-kadang berhampiran tangga menuju ke kafeteria. Dan dikatakan tiap kali dia lepak dekat satu tempat dekat kawasan tasik tersebut, mesti ada banyak ikan yang akan mati dekat tempat yang hantu tersebut duduk. So korang yang pernah camp dekat perkemahan Setia Ikhlas ni, mungkin korang pernah dengar lah kisah pasal benda ni kan. Kalau korang pernah dengar ataupun korang pernah pergi camp tersebut, korang boleh share korang punya kisah ataupun korang punya pengalaman di ruangan komen. Alright, so jom kita ke kisah yang lagi satu. Pelatih yang kena rasuk. So cuba korang bayangkan, korang tengah lena di buai intan, bukan lena di buai intan, lena di buai mimpi, and tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang sangat kuat. And bila korang pusing je, suara tu sebenarnya datang daripada sebelah korang je. And ia adalah suara kawan korang yang tidur kat sebelah. Namun dia bukan berdengkur ke apa, tapi dia tengah kena rasuk. Settlement. Tengah sedap tidur, member sebelah pula kena rasuk. So benda ni terjadi kepada salah seorang pelatih yang bernama Abi, yang berasal dari Sabah, and pada masa itu berkhidmat di tapak perkemahan Bumi Mas di Sibu, Sarawak. And kepada subscribers aku yang berasal dari Sarawak, mungkin korang pernah dengar kot kisah ni, atau memang benar ke kisah ni, korang boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. So rakan si Abi ni yang bernama Abu masih lagi terkejut bila kawan dia tu tertiba mula meracau benda-benda yang dia tak faham, diselang-selikan dengan bunyi jeritan. And ketika kejadian itu, mau ada 5 ke 6 orang lelaki dalam bilik tu cuba untuk pegang si Abi ni, tapi tenaga si Abi ni yang kena histeria ni terlampau kuat sampaikan semua orang pun tak boleh nak hentikan dia. Namun tak lama lepas tu, ketua warden pun datang dengan 3 orang ustaz, dan diorang pun mula berdoa dan baca surah Yasin. And nasib baik, alhamdulillah, lama kelamaan budak yang kena histeria tu pun mula sedar dan nampak sangat kepenatan akibat kerasukan tersebut.
No, Kem Bumi Mas lagi. Banyak kisah kat situ. So, kisahnya ada satu hari ni di mana semua orang dalam perjalanan balik ke asrama lepas perhimpunan pada sebelah malam. Namun dikatakan selepas itu adalah beberapa nama pelatih lelaki yang dipanggil dan kena tunggu dekat dalam dewan sebab masalah disiplin. And kena bambu lah, apa lagi kan. So bambu tu kira kena tegur lah kepada korang mana yang tak tahu, okay? Dan tak lama lepas tu barulah diorang dipanggil balik ke asrama diorang. Dan tertiba kelihatan sebuah bas yang diparkir berdekatan dengan pintu masuk utama tapak perkhemahan tersebut. And ramailah yang masuk ke dalam bas tersebut. And diorang nampak yang orang yang naik dalam bas tu semuanya berpakaian seragam lengkap dan terlampau senyap. Kira orang yang naik bas ni tak ada cakap, tak ada bising, tak ada apa, senyap ber. And then semua pakai uniform tengah-tengah malam kan. Gila lah. So diorang ni pun berasa pelik lah, tapi malas nak ambil tahu pasal apa yang tengah berlaku sebab dah lewat malam kan. And diorang pun semua dah mengantuk. And then plus dah kena tembak lagi dengan diorang punya jurulatih. So semua dah malas nak layan pada waktu tu. And pada keesokan paginya diorang tanyalah jurulatih diorang pasal apa yang diorang nampak malam semalam. And pada waktu itu muka diorang terus pucat bila jurulatih kata tak ada sesiapa pun yang dibenarkan meninggalkan tapak perkhemahan pada waktu malam, terutamanya tanpa izin. Tambahan pula jurulatih tu kata yang mana ada bas sampai atau keluar malam tadi. Lagipun nak bawa orang ke mana dengan pakaian macam tu pada masa tu. So korang fikirlah, tengah-tengah malam tu diorang balik daripada camp tu, nampak bas parkir kat luar. Dengan pelatih-pelatih semua yang pakai baju seragam semua naik bas. Rupanya tak ada siapa-siapa kat situ. So hantu pun pergi kawat juga kan. Diorang pun ada camp-camp diorang. Diorang pun ada latihan diorang. Bukan kita je yang hadir PLKN ni. Diorang pun join sekali. Cuma waktu diorang berbeza sikit. Mandi tengah malam. Yes, mandi tengah malam kalau ada hipoter heater, aku tak kisah. Kalau mandi tengah malam yang air sejuk, aku mungkin lemah sikit, alright? So tak ramai di antara kita yang suka mandi sejuk, terutamanya bila tengah malam macam aku cakap tadi. And terdapatlah satu kisah ni di mana seorang perempuan yang dihantar ke kamp Sentosa Cenderia di Perak yang merupakan salah seorang pelatih mula berkelakuan pelik masa kat kamp tersebut. Ada kadang-kadangnya berlari dalam hujan and kadang-kadang bercakap dengan diri sendiri. Bagi aku tu kadang-kadang normal pun, kita pun cakap dengan diri sendiri kan. Tapi yalah, yang ni nampak macam ekstrim sangat lah kelakuan dia ni. And pada mulanya semua orang buat tak kisahlah. Sampailah satu hari ni dia lari masuk dalam bilik mandi and terus hempas pintu. Alright, so macam standard lah bilik mandi yang dekat camp ke asrama ke, dia ada satu pintu entrance dan lepas tu tempat-tempat mandi semualah. So pintu yang utama tu yang dia tutup, dia hempas pintu tu. So masa benda ni terjadi, adalah beberapa kawan dia yang risau. Diorang pun pergilah check apa yang terjadi sebenarnya. Tapi bila diorang buka je pintu tu, diorang jumpa perempuan ni yang lari masuk dalam bilik mandi yang hempas pintu tersebut dalam keadaan basah kuyup, tengah sikat rambut, pandang cermin tepat pada diri sendiri. And lepas tu shower masih berjalan macam biasa, yang menandakan yang dia baru sahaja mandi. And salah seorang daripada kawan dia kemudian bertanya lah dia okey ke tak, tapi tak ada respon. And disebabkan insiden itu, beberapa perempuan yang tentu dekat si area situ yang beragama Islam bawalah wanita tersebut jumpa dengan ustaz. And ustaz pun bagilah minum air yang telah dibacakan surah dari Al-Quran. And bila ditanyakan apa yang dia rasa lepas dia dah minum air tersebut, dikatakan dia rasa panas and tak selesa. So dipercayai bila seseorang itu rasa panas lepas minum air yang telah dibacakan surah-surah ayat Al-Quran semua, itu bermakna ada makhluk halus yang sedang berdamping di dalam badan seseorang. So selepas beberapa sesi perubatan dilakukan, dikatakan wanita tersebut pun beransur pulih dan tak berkelakuan pelik. And yes, kita ke kisah kita yang terakhir, kisah seram pendek yang terakhir yang berkenaan dengan kamp-kamp PLKN ni. So kisah ini berlaku kepada seorang gadis yang bernama Ika. And dikatakan suatu hari ini Ika terjaga pada pukul 4 pagi dan semua rakan-rakan sebiliknya tengah tidur pada waktu tu. And di antara kawan-kawan dekat dorm tu, dialah yang selalu bangun awal. Tapi pada pagi tu pula ada orang yang bangun lebih awal daripada dia, siap bertelekung tengah solat
And kat depan dia ada satu cermin besar yang lama, which aku tak tahu kenapa si sang pencerita ni menceritakan pasal cermin besar yang lama tu. Bagi aku tak ada point pun dalam cerita ni. Tiba mat emosi sikit bila time cerita. So Ika pun pergilah kat perempuan tersebut and cuba untuk berbual, tapi perempuan tu senyap. And again, pada pendapat aku ni pun aku jam gak lah. Memang senyap lah perempuan tu sebab member tengah solat, yang kau pergi sembang dengan dia time dia solat. Kenapa? So anyway, si Ika ni pun sebab dah tak dapat apa-apa respon, so Ika pun tinggalkan dia and masuk sambung tidur balik. And masa makan pagi, breakfast lah kan, and Ika pun tiba-tiba teringat untuk tanya kawan-kawan asrama dia siapa yang solat pukul 4 pagi tadi. Tapi tak ada siapa yang mengaku. So pada suatu malam yang lain pula, kawan sebilik Ika iaitu Nadia bagi tahulah beberapa rakan dia yang lain bahawa dia ada nampak lembaga berbaju putih dan berambut panjang berdiri bersebelahan kawan dia. And time ketika Nadia nampak makhluk tersebut, dia rasa seolah-olah yang makhluk tersebut akan datang ke arah dia. And apabila dia nampak makhluk tersebut pandang ke arah dia, dia terus tutup mata dan sambung tidur, risau kalau tertiba makhluk tersebut datang dekat si Nadia ni. And nasib baik makhluk tu tak datang lah, sebab Nadia tutup mata nak tidur, end up dia betul-betul tidur, bangun the next day makhluk tu tak ada lah. Tapi memang dekat bilik tersebut bermacam-macam insiden yang berlaku, and selalunya insiden yang sama yang dilaporkan. Diorang akan sentiasa nampak satu makhluk yang seolah-olah sedang solat di dalam bilik tersebut. Nampak makhluk alam lain tu pun solat mat. So korang pandai-pandai lah fikir, alright? So begitulah kisah yang dikongsikan berkenaan pengalaman ketika mereka berada di tapak PLKN. So bermacam-macam insiden yang terjadi, namun ini hanyalah antara insiden-insiden yang berlaku dekat depa ni. So ada banyak lagi kisah pengalaman seram, tapi kita tak cover kisah tu pada hari inilah, kita cover pada hari lain insya-Allah. Sekiranya korang nak banyak lagi kisah yang berkenaan dengan PLKN ni, korang bolehlah kongsi pendapat korang di ruangan komen. So sampai sini sajalah kisah kita pada malam ini. Yes, video ataupun konten pada hari ini pendek je kisah-kisah dia, simple and straight to the point. So sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan, korang bolehlah tekan butang like, dan kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang bolehlah tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video aku yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, selamat berpuasa kepada korang semua, and juga selamat bersahur. Kejap lagi kan nak bersahur kan, so selamat bersahur sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.